Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi warga Universiti Putra Malaysia. Hari ini anda bersama saya Hannah Hazri dalam siri pertama Borak Tepi Keusahawanan dan Kerjaya. Merupakan suatu inisiatif baharu CHAMP tahun 2021 bagi memberi pendedahan tentang topik-topik berkaitan dengan keusahawanan dan kerjaya yang akan berlangsung setiap bulan. Semua mahasiswa serta graduan Universiti Putra Malaysia bagi memberi pendedahan dalam mendewani dunia keusahawanan dan kerjaya masa hadapan. Bagi siri pertama kita pada pagi ini, bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mazhariza Ali, Pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan Universiti Putra Malaysia. Hari ini dengan topik yang sangat menarik, How to Rock After Graduate. Jadi sebelum itu, apa khabar? Maafkan saya. Apa khabar Doktor? Waalaikumsalam Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi khabar baik. Alhamdulillah. Hana apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Hari ni dah week 14, minggu 14. Jadi insyaAllah hampir ke fasa peperiksaan akhir. Sebelum tu kita nak dengar daripada doktor dengan topik yang sangat menarik, How to Rock After Graduate. Okay, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So alhamdulillah kita dah masuk ke kita panggil fasa kedua lah in terms of the topik ataupun siri bagi program kebolehpasaran graduan dan link sedikit dengan keusahawanan untuk fasa kedua. Jadi saya rasa saya ada prepare beberapa slide untuk semualah dan saya harap semua yang view dan bersama-sama kita pagi ni paper ini insya-Allah apa yang saya kongsikan untuk dimanfaatkan. Not to say kepada final semester student sahaja ataupun pelajar kita yang baru bergraduat, tetapi untuk kita pelajar-pelajar anak-anak di tahun 1, 2, 3 dan seterusnya boleh sama-sama manfaatkan apa yang dikongsikan pada pagi ini dengan harapan melalui program dan ataupun sesi yang singkat pada pagi ini sedikit sebanyak memberi satu suntikan baharu kepada anak-anak di universiti untuk put more energy and power in order to kita faham objektif kita towards the end sama ada apa yang kita nak lakukan apabila kita dah bergraduat nanti. Nanti bila dah bergraduat kalau baru nak fikir apa kita nak jadi bila bergraduat nanti kan. So maksudnya daripada tahun 1, 2 dan 3 semua pelajar kita fokus, maksudnya dah nampak dah apa yang kita nak capai, apa yang kita nak go through, dan harapan pada hari ini semua dapat sedikit manfaat lah untuk ini. So kalau ikut slide tu memang semua nampak lah, memang alhamdulillah saya selaku pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan dan at the same time saya adalah pensyarah kanan kepada Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Ada di luar sana tak aware lagi sebelum ni kita panggil Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, sekarang nama tu dah bertukar. So kena aware juga sebab mana tahu bila attend interview kan kita masih sebut lagi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Walahan nama tu dah ditukar, dah jadi sekolah sekarang ya. So yang tu kena aware, menunjukkan kita sebagai mahasiswa kita perlu peka dengan persekitaran kita. Okay, next slide. Jadi hidup di kampus ni, kalau semua yang mengikuti program hari ini, saya menjangkakan ada pelajar tahun 1, sebab doktor ada share dengan pelajar doktor tahun 1, ini ada tahun 2, 3 seterusnya dan mungkin ada yang doktor sebut tadi dan dah bergraduat. So maksudnya kita tak mau lagi tertanya-tanya, tercari-cari apa kita nak buat ni kan, macam apatah lagi bila masuk tahun 2020 kita dengan diuji dengan kita kata pandemik COVID-19 dan kita tengok peluang-peluang pekerjaan, macam mana ni dulu nawaitu ni, I have the intention to become this and that. Okay, so what are the things that should be adjust? Okay, so semua pelajar doktor berharap sangat supaya tak melemahkan semangat, tak demotivate for all of you in order to achieve what you dream. Okay, so insyaAllah ada je rezeki kita Hana towards the end tu ya. Okay, Hana?
Okay, next, bila kita ada intention, bila kita masuk universiti tu, kita dah tahu dah. Mungkin ada juga pelajar kita yang dah melalui kita kata buat personality test kan. Ada pelajar yang dah personality test ataupun buat profiling untuk tengok apa kita punya kita kata kita punya kelayakan, kita punya attitude, kita punya karakteristik sesuai dengan pekerjaan apa. Kan saya Dr. difahamkan dan kadang-kadang kita nak jugalah kita encourage pelajar kita to go through the profiling bersama dengan Pusat Kerjaya untuk tengok tak match, especially untuk tahun 1, tahun 2, nak tengok sama ada personality kita tu match tak dengan kita punya cita-cita. Okay, nak tengok match tak kita punya personality tu dengan kursus yang kita ambil. So this is a good thing lah, maksudnya bila kita graduate saja, that's why Dr. tulis tu, you have to be quick. Kita mesti decide. Bukannya bila dah graduate, dah habis exam, tak boleh kita rehat dulu nak fikir, nak sambung belajar lah, nak jadi usahawan lah. Okay. So meaning to say, tahun 1, 2, 3 dan seterusnya, anak-anak di universiti sudah jelas. Okay, maksudnya dah plan dah, habis belajar ni memang nak sambung ke master, habis belajar ni ataupun waktu belajar dah memang jadi usahawan. Okay, so because of that, once kita graduate, ataupun macam bagi doktor, bila you dah habis sit for the final exam, macam minggu ni kita nak sit final exam tu, kita dah hantar dah beberapa resume sama ada online dan sebagainya kepada company-company yang kita inginkan, kepada company-company yang kita dream of tu, maksudnya kita dah hantar dah CV. Jangan tunggu sampai dah habis semua tu baru kita nak hantar. So we have to make a quick move, okay, in order to get what we want. Okay, next. Okay, so because of that, kalau tengok di situ kan, okay, kita kata yes, nak apa tu? Nak cari kerja. Maksudnya dah habis sit exam, kata hari ni last paper, petang tu dah terus dah. Okay, kita dah tengok dah, macam sebelum tu nak sit exam dah hantar dah 10, 20, 30 CV. Kita dah trigger dah kepada company-company yang kita nak work with. Kalau nak jadi usahawan tu dah terjangka, memanglah sepanjang di kalender universiti macam Hana sini, you have to take the initiative, okay, untuk menggerakkan idea tu. You have to start from the early stage. Ya, macam usahawan daripada tahun 1, tahun 2 dah berjinak-jinak, dah mula berniaga di college, and then datang ke chamber daftar, sama ada online dan sebagainya. Okay, so macam kita dah nampak dah sama ada kita nak bekerja, kita nak terlibat sebagai usahawan, ataupun kita nak meningkatkan kemahiran kita. Ini penting ya, macam kita nak upskilling. Mungkin kita ada kemahiran. Kemahiran ni bagi doktor ni, mungkin kita dah mahir, kita bercita-cita katalah nak jadi cikgu bahasa dan sebagainya. Dan kita bercita-cita untuk boleh menguasai kata 5-6 bahasa. So kita tingkatkan skill kita. Maksudnya dengan menghadiri kursus-kursus sama ada jangka pendek atau jangka panjang, doktor menjangkakan kita boleh meningkatkan kemahiran kita. Maksudnya apa yang kita nak, okay, kemahiran digital, okay, teknologi sekarang dah berkembang pesat. So kita boleh attend kursus-kursus yang ditawarkan oleh beberapa agensi. Kita nak kalau boleh yang certified lah. Maksudnya anak-anak semua menghadiri kursus yang disahkan, okay, yang sah lah. Maksudnya kursus digital, kursus AutoCAD, whatever kursus yang berkaitan dengan bidang kerja yang kita ingin cuburi. Dengan harapan bila kita attend kursus tersebut, sama ada jangka pendek atau jangka panjang, dengan harapan those kind of kursus can support in terms of our kita punya to strength our kita kata kita melayakkan, okay, in terms of focus to be choose for the company macam tu, ataupun skill kita not necessary to go for work kan Hana, kalau kita go for upskilling, kursus bahasa, kursus kemahiran komputer, digital dan sebagainya, sebagai usahawan pun memang dah yakin lah semua kita kata kemahiran ni sangat diperlukan. Selain daripada tu, mungkin ada yang memang daripada awal bercita-cita I want to further my study. Meaning to say from the beginning, okay, dia dah plan, you already plan, okay, you punya calendar once finish a degree, maybe you take a break for 1 month, you want to continue for your master. Kan, mungkin doktor rasa ramai di luar sana tu, adik-adik semua tu, anak-anak semua yang bercita-cita nak jadi lecturer. Kan, nanti macam sesi yang fasa pertama dulu ada yang tanya, kan bagus ke kalau nak sambung buat master terus ni, tak payah berehat lah. Bagus, kalau yes, cita-cita nak jadi lecturer, memang tak boleh toleh lagi. You have to further your studies.
tak boleh tunggu lagi. Kecuali kalau tak apalah nak kerja dulu, you want to tingkat kemahiran, nak involve dengan industri pun, that's another platform yang bagus. Maybe 2-3 tahun di industri, then you turn, okay, you turn yourself, you nak further, then you want to become the lecturers. Yang last kali doktor buat shoe tu kan, dia pakai mask kan. Ni ada satu grup pelajar, hopefully bukan di UPM lah Hana. Yang ni memang dah graduate tu, dah buat macam tu pakai mask tu, maksudnya dia memang tak nak kerja. Ni ada satu kumpulan kecil lah, hopefully bukan di UPM lah, maksudnya tutup mulut tu maksudnya kerja pun tak nak cari, usahawan pun tidak, tingkat kemahiran pun tidak, sambung belajar pun tidak, tiba-tiba nak berehat. Kan? So ni mungkin di luar sana lah, hopefully tak ada di kalangan pelajar kita di UPM ni. Kan Ana? Betul tak Ana? Betul. Okay, right. Okay, dan doktor merasakan bila doktor hidup dengan A ni memang penting bagi kita lah, kan? Especially untuk pelajar, untuk graduan. Okay, bila sebut A ni, A yang besar ni bagi doktor, A dan doktor nak anak-anak semua dalam hidup, you all semua ada A ni. Dan doktor percaya dengan kita kata attitude. Bila sebut attitude ni, that's why doktor buat yang pertama tu, patutnya attitude ni yang paling besar payung dia. Attitude para pelajar, attitude para graduan ni mestilah, bukanlah doktor nak kata attitude tu mesti betul. Attitude kita tu main peranan. Sama ada kita nak bekerja, kita nak work hard towards achieving our dream, and then in terms of our attitude, tak apalah sekadar bergraduat. Okay, what is our attitude? Okay, attitude tu mesti correct. Okay, at the beginning of kita punya, kita start university, attitude kita mestilah jelas dan mesti betul. Kan, that's why lah bila sebut attitude tu, yang jadi pakai mask tadi tu lah. Kan, maksudnya towards the end, tak apalah bila kita tengok adalah tracer study bukan UPM lah, tracer study, ada graduan cakap dah teruk dah belajar. Daripada SPM, matrikulasi, masuk universiti dah penat dah. That's why memang tak nak kerja lagi. Kan? So ada sekelompok yang macam tu dan doktor rasa attitude kita tu mesti jelas. And whether we are quick to move towards getting the job ataupun quick in terms of pick off to become usahawan, soalnya it's back to the yang A yang pertama ni, attitude kita. And then doktor selalu sebut kalau Hana ataupun pelajar yang biasa dengan kursus ni, doktor selalu sebut ABC. Kan, doktor selalu sebut ABC, appearance, behavior, characteristic. Doktor selalu sebut ABC dan doktor pernah tak dalam surat khabar ada satu lah, rasa last 2 years kot, dia mention, doktor selalu cakap dengan pelajar ABC ni penting, attitude, behavior, characteristic, especially untuk attend job and attend job interview. So that's why lah doktor hadirkan A yang kedua ni, appearance, sama ada kita nak bekerja ke, kita nak jadi usahawan ke, penampilan kita tu mesti, bukan kata mesti apa, mesti hebat ke apa, bukan kata mesti benda baru semua kan. So appearance tu kita kata mestilah make sense lah, kalau mata kita sendiri tengok pun dah tak sedap kan, so kita assume orang pun benda yang sama kan. Okay, so appearance tu penting. Okay, untuk A yang ketiga doktor tulis di situ, attention, maksudnya whatever we do, sama ada untuk bekerja, makan gaji lah bagi doktor sebut ni. Okay, you want to work, you want to become entrepreneurs, attend the kursus, training, ataupun you further your studies. Okay, attention bagi doktor ni, whatever we do mesti ada, bukan intention tu pelajar, you intention kan. Attention ni bila appearance, attitude kita dah bagus, so we hope that we get attention from the other party. Ni other party ni maksudnya daripada pihak tertentu. Kalau macam Hana jadi usahawan, Hana petang kertas kerja, hope kertas kerja Hana to get the attention from the potential funder. Hope kertas kerja kita bentang tu we get some attention from the, contohlah tekun ke, maksudnya those are the parties, okay, attack with our kita punya work lah. Okay, attention in terms of that. Okay, bila sebut attention ni,
sangat penting. In fact, for those student ataupun graduan who attend short training courses dan sebagainya, kita banyak khusus sekarang, especially nowadays, government come up with lots of grant. Macam yang terbaru, Penjana, Penjana CAP lah, Career Advancement Program, Penjana nanti pelajar kalau nak attend interview pun Penjana, apa benda tu Penjana kan, Penjana ni banyak Penjana. So I'm focusing in terms of Penjana CAP, Career Advancement Program, come up by the government yang mana universiti jalankan. So attention here, and in fact saya boleh kongsikan di sini, macam UPM itself, alhamdulillah kita dapat 3 program Penjana ni, dan salah satunya melibatkan drone. Drone sekarang memang doktor tengok highly demand. Okay, and alhamdulillah kita dapat 1 grant for the drone and application. So then sebagai pelajar, okay, jangan fikir itu untuk student engineering lah doktor. So in terms of attention here, doktor like to attract in terms of the student from various background. You come from fakulti pendidik, from sekolah ekonomi, you come macam Hana daripada biotech ke food tech, you are most welcome because drone technology is open for everyone. Yang penting you ada minat, then you have to attend the short courses. Itu yang doktor kata tadi, salah satu daripada keboleh pasaran graduan, meaning to say adalah meningkatkan kemahiran, the skill, upskilling. So here is very important lah, attention. Okay. And then awesome. Awesome ni apa? Hebat. Whatever we do, bukan kata sekadar. Doktor selalu cakap pada pelajar, whatever we do, nak jadi usahawan sekadar sebab dah tak ada kerja kan, so you turn to become usahawan. Okay, sekadar. Tak apalah macam tu. Okay, so in terms of that, kita mesti hebat. Whatever we do, segala aktiviti di universiti, di college kan, masuk segala kelab, wakil universiti, bola, rugby, whatever lah, berpidato, dan tengok macam-macam student kita very active. Okay, so kita mesti hebat. Awesome. Awesome di sini, kalau kata nanti mungkin towards the end Hana, macam adik-adik yang baru ni, saya rasa ada banyak daripada tahun 1 di sini, ada tak kenal ni, Kak Hana ni. Kak Hana ni ada satu, dia punya awesome kita ada tu, kehebatan in terms of running the business, okay. Walaupun pelajar, okay, able untuk run the business, okay. So mesti hebat, whatever we do, pelajar, okay, and then kita go for training. Okay, kita buat semua dan sebagainya tu mestilah hebat. Okay, right. And then yang akhir tu doktor ada di situ applicable. Okay, applicable ni maksudnya doktor kata tak apalah drone. Sebenarnya tak minat pun, tapi yang julah sebenarnya tak ada kerja kita masuk. Okay, so whatever we do mesti applicable. Walaupun doktor kata it's open for everyone, whatever we do graduan kena faham. Apa yang kita buat must be applicable. Apa applicable ni? Tu doktor tulis tu applicable. Mesti berkaitan. It must be concerned with the area dengan apa yang kita adalah. That's why I think next slide. Cuba next slide ada apa? Next slide. Doktor ada tulis kat situ ada satu slide doktor tu. Next slide. Kita kena tengok apa goodies yang kita bawa sepanjang kita belajar di universiti, kan 3 tahun, 4 tahun. Tengok apa yang kita carry dengan kita. Dalam kita, dalam rangka kita tu, what we carry with us. Are we good in terms of the education punya CGPA? Whether are we good in terms of our college activities? Yeah. What kind of talent that we have. Some student maybe result tak berapa bagus, but then very active in university and they represent here and there. And then maybe certain student they have their own talent in terms of, selalu cakap lah, in terms of the kemahiran, in terms of the language. Yeah, you are able to speak in various language. Then itu yang kita perlu tengok. It must be applicable dengan kemahiran, dengan apa yang kita carry bersama kita for whatever we intend to do. Sama ada usahawan, kerja, meningkatkan kemahiran atau menyambung pengajian. Whatever we do, it must be applicable. Okay, it must be suitable dengan apa yang kita ada, dengan company yang kita interview, dengan kita kata perniagaan yang kita jumpai, ataupun latihan yang kita hadiri. Okay, Hana? Next. Okay, technical. Next slide. Tu doktor kata ada besar tu Hana.
Kan? Oh. Semua graduan, semua pelajar kena tengok apa ada dalam beg kita. Kan kalau siapa pergi kelas bawa kakak, tengoklah kakak lah kan. Siapa ada knapsack, tengok dalam beg masing-masing. Doktor cakap maksudnya whatever we want to do, kita kena tengok apa hebat kita. Awesome. Kita hebat in terms of what? And doktor, we cannot deny that some of the students are very good in terms of your CGPA. Okay, they're very good in terms of their CGPA. So alhamdulillah lah, I can see there are many students their CGPA is almost 4 flat. To be frank lah, nowadays banyak yang 4 flat sekarang, nearly 4 flat dia graduate. Tak macam zaman doktor dulu Dulu nak dapat 3.6, 3.5 pun is very hard for us lah. Zaman-zaman dulu lah. So sekarang CGPA, some student dia fokus. Dia memang fokus, result dia memang bagus. Tak payahlah nak buat aktiviti dan sebagainya. So they really concentrate on their CGPA. So if that is the case, I hope UPM doktor rasa tak banyak yang macam ni lah, sebab we force the student. You have to take the activities during your semester ataupun di college kan. So because of that, imbang. You have to be balanced your CGPA and the activities that you do in campus, college dan fakulti. CGPA. And then some people skill, kemahiran. Kita ulang balik. Satu dulu terus sebut dah. Kan, apa kemahiran yang kita ada? Kemahiran berbahasa, kemahiran some people they are good in terms of typing very fast. Selalu lawak dengan student kan. Boleh menaik 1000 perkataan seminit contoh kan. So itu wow things. Yang tengah pack tu wow tu mesti ada. The creative things about you, orang lain tak nampak, but you know what is your wow that you can highlight to other company, you can highlight to other parties. Macam anak usahawan kan, kita we know what are the best thing about us that we want to share with them. So yang tu jangan menunjuk lah, bukan nak masalah menunjuk, nanti pelajar semua ingat kan. So we have to share with them that yes, kita mampu, kita boleh, and this is different of us compared to others di luar sana. Okay, and then those are the thing yang perlu kita highlight. Kadang-kadang student doktor dalam di portfolio tu, video, resume tu nak tulis apa? Dia selalu cakap wow, okay. Hanya doktor tak tahu you punya wow. So meaning to say dalam video pendek, dalam e-portfolio yang you nak highlight dalam, kita kata dalam online, nak trigger other companies, dalam masa selalu 2-3 minit memadai. Panjang pun dah hilang wow dah. Kan? So those people dia akan lost focus. Saya nak semua pelajar yang hari ni hadir boleh share dengan kawan-kawan semua lah, especially yang dah final year. You can come out the e-portfolio, highlight. Doktor tengok ada banyak, tapi semua cakap, sorry lah, bukan student UPM Assalamualaikum, duduklah belakang college semua cakap lah, I study this, I study that, I play this, I play that. Tapi wow tu doktor tak nampak. Dengan kalut je, belajar dengan main tapi apa yang best thing about you tenggelam. Sebab dah semua pula kan, semua ini buat. Tapi what is the best thing? Kan? Apa yang beza you compared to others? Jadi doktor, macam mana kita nak, macam ada setengah orang dia tak tahu wow things dia apa, wow factor dia apa. Macam mana orang tu dia nak tahu apa wow factor dia? Macam wow factor doktor sebut tadi, yang jelas nampak tu CGPA bagus lah kan. Tu kalau kita dia tak tahu tu susah. Yang bagus tu yang tu lah wow dia. Maksudnya dia memang dia boleh wow lah, sebab dia memang boleh hebat 3.9, 3.8 compared to others. And in fact, kalau kita buat resume, yang itu heading educational background tu yang kita highlight dulu. Tu wow dia. Kan, maksudnya bila buat resume, kita pelajar semua, dia tak boleh skema. Mula heading ni. Saya tengok ada banyak juga macam tu, dia ikut semua heading yang sama. Mula-mula ini, education background, lepas tu experience, lepas tu ini. Maksudnya dia skema macam tu untuk semua. Tak boleh. Maksudnya apa yang kita hebat tu, heading tu come first. Selepas job objective. So kalau wow kita adalah result kita, so kita go for CGPA tu dulu, educational background. Kita highlight expected to graduate 2021 kan. Jangan graduate tak grade lagi. Kalau sekarang dah final sem, expected to graduate. Maksudnya with CGPA sekarang berapa? Current CGPA 3.99. Itu wow dia. Memang Masya Allah, orang lain tak boleh beat dia. Contoh.
So then, barulah kalau dia kurang aktif, barulah it goes for the activities in campus. Tapi setengah orang, ramai pelajar lah, CGPA tu bagi dia macam 3 point, 3.2 bagi dia tak cukup wow. Bagi dia tu kan tak cukup wow lah sebab orang 3.5 sih mungkin yang tu wow dia lah. So because of that, mungkin dia aktif di universiti, di fakulti dan di kampus. Kan dia nampak aktif. Doktor tengok ada juga pelajar walaupun pergi, walaupun bukan kata sukarela kan, terpaksa pergi, contohnya program di college dan sebagainya, tapi dia boleh highlight benda tu. Maksudnya dia memang aktif dalam program-program di fakulti ataupun college. Dan dia juga memegang jawatan-jawatan, itu adalah wow factor dia juga. Kan? Sebab kita nak cari wow factor ni memang susah lah kan. Tapi yang setengah orang tu, doktor saya tak ada lah wow factor ni. Pening kepala dia nak fikir. So salah satu daripadanya memang kita nampak memang aktiviti di college. Ya? Walaupun ahli biasa tapi dia masuk je semua program contoh. Kan? So kita memang, dia boleh iktirafkan itu wow things dia sangat aktif. Dan some student mungkin dia ada CGPA pun agak orang kata biasa-biasa, tapi dia ada wakil fakulti ataupun universiti untuk kita kata peringkat national level. Kalau peringkat antarabangsa tu lagi bagus. Dan lagi wow things dia, doktor boleh highlight ada pelajar yang buat outbound kan, dia pergi buat attachment ke universiti luar negara. Walaupun result dia kata tak berapa bagus, okay, tapi dia ada outbound, dia boleh highlight outbound tu sebab experience dia di luar negara tu boleh di-highlightkan dalam e-portfolio dia. Kan. Jadi ada juga pelajar ni doktor dah cakap siap-siap lah in terms of how you want to highlight your wow things kan. Okay, yang setengah tu memang dia suka buat volunteerism. Dulu-dulu orang tak nampak volunteerism ni sangat penting. Tapi kalau doktor ajar buat resume, dia mesti ada heading satu, volunteerism activities. Doktor selalu cakap dengan pelajar doktor sebab kalau orang dulu dia tak ada highlight volunteerism. Tapi doktor mengajar dalam business form, memang doktor paksa pelajar doktor mesti adakan satu heading volunteerism. Dan as simple as you buat kerja amal at the mosque, di masjid dan sebagainya, you boleh tulis di dalam CV you. Dan wow things untuk certain pelajar mungkin dia berat, memang dia sangat aktif volunteerism punya activities, dia boleh highlight beberapa volunteerism yang memberi impact yang besar. Contoh recently involved in terms of the flood di Pahang, dia menyertai misi bantuan di Pahang dan di Johor. Itu wow, tak semua orang boleh buat kan. So maksudnya, tapi janganlah yang kecil-kecil tu sampai jadi dah 40 volunteerism kan. Highlightkan 5 program volunteerism yang sangat besar dan impactnya. Katalah involve dengan community ibu tunggal ke, involve dengan community usahawan ke, ini juga boleh consider sebagai kita kata kerja amal yang tak berbayar. So volunteerism is another wow things, okay, yang anak-anak pelajar semua boleh highlightkan. Selain daripada CGPA, talent, kemahiran berbahasa, okay, you punya attachment luar negara tu make it sesuatu yang sangat valuable di mata orang, pengalaman you attach to other companies. Kalau doktor kami buat kat dalam negara je, apa you buat setengah student dia buat apa tu kita panggil internship okay, program sama company, dan company tu memang sangat bagus. Yang itu pun you boleh highlight dalam e-portfolio you. Maksudnya apa pengalaman you highlightkan dengan cara yang maksudnya you je boleh, orang lain memang tak boleh macam you buat. Okay, so kita highlightkan benda tu sebagai wow things untuk kita. Untuk orang yang susah nak cari apa wow bagi dia, okay, so I think volunteerism, you punya activity, itu adalah wow things you lah. You boleh kemahiran berbahasa, pidato dan sebagainya. Okay, right. So that's why itu dah meliputi in terms of the experience and others. Okay. Okay, bila sebut experience tadi, okay, maksudnya that's why semua pelajar kena lihat. Ini untuk orang yang nak memilih nombor satu lah, nak bekerja. Okay. So opportunity in today's job market ni sebenarnya walaupun during pandemic, doktor lihat masih ada. Ya. Peluang-peluang untuk masuk dalam bidang-bidang pekerjaan, sektor-sektor tertentu masih ada, dan doktor lihat masih ada company, sektor bank pun ada, masih mencari pelajar-pelajar kita dalam bidang-bidang yang tertentu. Okay, so yang doktor highlightkan di sini, okay, opportunity in today's job market, okay, anak-anak semua yang belum, for those who are not having the story about you, this is the wow thing and everything, the story about you, and you want to transfer the story, the wow things about you dalam platform e-portfolio, ataupun you want to
share about you in terms of the short video, okay, this is the highlight. So please, especially untuk yang dah final year, you have to write story about you. Okay, doktor kena ambil kelas menulis ke? Tak perlu lah, kalau perlu lah. Tapi maksudnya you have to highlight, you have to point out, okay, what are the things, okay, the best thing about you. So writing story of you, okay, it may trigger to other company, it may trigger to other party. Maksudnya bila dia tengok dalam masa 2 minit, 3 minit about your story, kadang-kadang bukan dia nak tengok pun attachment you kat company dan sebagainya. But the most important thing, dia boleh nampak satu, creativity you as a student. Kan kreatifnya student ni cerita tentang diri dia. Satu, kan? Wow, we are looking for student yang very creative. Yang kedua, oh, able to communicate. Kan, dia tak ingat, tak fikir pun content cerita you tu, tapi dia tengok, wow, student ni boleh bercommunicate. Kan, maksudnya in English lah bagi doktor, when you write a story about you, okay, we strongly encourage that student come up the story, the working okay, about the English part lah. Okay, you cerita tentang diri you buat internship di company yang bagus, tapi it doesn't mean you have to highlight nama company tu, nanti dia promosi company pula kan. Taklah, kita cakap lah you being attached to one of the well-known bank in Malaysia. So I learned a lot kan, sebab you ada buat networking, you meeting with many people, so tu something. Tapi bukanlah kena 3 minit cerita tentang tu je. You may highlight activities in the college pun rasa perlu di-highlightkan di situ ya. Okay. And then you have to start learning to think. Mesti start berfikir. You have to learn to think like an employer. Meaning to say, if we say kita fikir, if we are the employers, kita adalah company, kita nak ambil ke student macam ni, especially during pandemic ya, during challenging time kita mencabar macam ni, and during kita kata highly competitive, compete, student compete among yourself. Itu saya cakap, bukan kita saja bergraduate from UPM, banyak lagi universiti awam, banyak lagi universiti swasta di luar sana, okay, yang bersaing, compete with us in order to get the job. And don't forget, during pandemic, kita juga, we also compete with those yang diberhentikan kerja. We also compete with those yang menarik diri daripada company. Sebab company turunkan gaji, so ada yang berhenti. So sekarang, competition is very high. Kita compete among the graduates. We compete with those yang dah ada, kita kata, pengalaman kerja in order to get a good job. Betul ke doktor? Betul lah ni. Maksudnya orang yang dah bekerja bila gajinya dikurangkan, ada yang memang dia tarik dia dah berhenti. Ada company yang macam jiran doktor pun sendiri yang macam dia berhentikan lah sebab dia kata okay, tak apalah. Okay, you gaji dah besar, pengalaman kita nak ambil fresh graduate. So maksudnya there's an opportunity for us. Maksudnya kita yang fresh graduate, company are looking for you actually sebab for those, especially nowadays, for those yang ada pengalaman yang tinggi, okay, gajinya dah besar, nowadays banyak company yang dia tak willing to continue during the pandemic. So adalah doktor rasa selang sehari dia contact CHAM, contact doktor punya email dan pegawai in order to ask for the fresh graduate. So this is our opportunity, peluang kita. We are going to graduate, so kita kena grab the opportunity secara dengan cepat. So we have to learn to think. Kalau kita lah majikan, kita nak ambil ke graduate yang macam ni, we going to hire this kind of graduate. So bila you think like employers, baru you tahu, kita punya bag ni tak cukup heavy lagi, kita punya activities masih belum hebat lagi, wow things pun duk cari tak jumpa lagi. So terlambat ke? InsyaAllah belum terlambat. You still have time, okay, to do or to get some wow factor. So for those, jangan rasa demotivate. Doktor give you some, masih ada harapan, peluang, okay, dig out. Mesti ada wow things yang ada dengan you that you need to share with the other companies, ya. And then especially nowadays, memang minat kita untuk, let's say, involve in the industry yang tertentu, doktor pasti semua dah ada. First year lagi, bila graduate nanti nak kerja dekat company ni. Bila graduate nanti nak jadi gini. Macam Kak Ana dia kata, yes, I want to become entrepreneur. Nah, okay, it's okay. You start from the early stage. Hopefully, insyaAllah lah, bergraduate pun jadi entrepreneur. Kan? So, you have to do some search.
we need to search, we need to study a bit in terms of the company that kita interested in. Meaning to say, bila kita dah rasa, oh aku nak lah kat company ni bekerja when I graduate nanti. So meaning to say, kita mesti do some homework lah. Maksudnya kena study sikit, company ni oh banyak branch ke, okay, siapa dia punya CEO ke, apa prospek dia dalam negara, luar negara. Kenapa penting tu doktor? Penting lah. Who knows? Sebab mungkin ada rezeki you di situ. Once they call you for interview, okay, you have to tell them, okay, that oh you know that the company ada a branch, let's say in overseas. Meaning to say, company tengok, wow, student dia bagus lah. Dia search tentang kita sebab dia nak masuk company kita. Dia really study lah. Dia tahu kita nak buka branch baru. Dia tahu kita nak ada company di branch di luar negara. Okay, dia tahu apa aktiviti company kan dan sebagainya. Okay, so penting So starting from today yang second year, first year, you dah boleh search lah for the industry. Okay, letak tipis kita COVID-19, okay, study about those company yang kita interested in. Okay. Okay, translating your potential, okay, into specific solution. Okay, di sini kita selalu cakap dengan graduate kita lah. Kau tak tahu kita ada bahagian counselling yang ada certified counsellor. Tahu tak tu di mana? Doktor dengar tu ada yang cakap tak tahu, ada yang tahu kan. Dan sebab pusat kaunseling dan kerjaya, jangan ingat pusat kaunseling ni nak nasihat sebab bila bergaduh ke, tak cukup duit nak makan ke, stres kan. Sebab pusat kaunseling ni kita kata kaunselor kerjaya. Okay, so kaunselor kerjaya, okay, mungkin daripada third year, you need someone to talk to, nak sembang tentang sembang kerjaya, you can go to pusat kaunseling. Boleh juga datang ke CHAM, sembang kerjaya dengan doktor pun boleh kan. Kaunseling kita ada pegawai, Cik Fauzi also, boleh bantu sembang-sembang kaunseling lah, certified counselor kan, okay, untuk bersembang tentang career yang ada di minat. Mesti ada specific solution. Okay, jangan hang, kita tak mau, oh nanti apa-apa kita back to ni sebab COVID-19 lah. Apa-apa pun tak berjaya bisnes sebab COVID-19 lah. Tu angkat tak tepi dulu. Kita fokus kita. Macam sekarang minggu peperiksaan, focus on your study. You want to be the best lah. You want to graduate from university. Awesome. Hebat tu doktor cakap tadi. So taking initiative and find opportunities. Okay, kita tak boleh duduk saja macam tu. We have to find the opportunities. Peluang di luar sana, peluang di dalam kampus, peluang untuk involve with the various activities, okay, memang ada. So take the initiative, okay, and find the opportunities. At the same time, when you go for the program, whether online, doktor tengok program bersama katalah counselling, program bersama college, kan, program bersama pusat apa tu, pusat co-curriculum, those kind of platform adalah membolehkan anak-anak semua build your network. Build your network. Jugalah jumpa kawan daripada college yang berlainan. You meet with your friend, it comes from a different kita kata fakulti, and at the same time you meet with kita kata FESI ataupun trainers, penceramah, okay, outsider, sama ada outsider ataupun dalaman. So that's where you semua boleh build the networking with them. Kan, macam ada doktor tengok ada program bersama Abang Abu, doktor tengok program a few program lah, teknologi digital dan sebagainya, yang mana kita boleh build the network, improve ataupun strength kita punya kebolehan. So datang, pergi saja without building any network, okay, because there is an opportunity. Who knows, kan, you meet with those people, you meet with a new friend, you get some idea, you get some motivation. Oh, ada idea, oh bagus lah kalau macam ni, usahawan macam ni. Oh, ada some ideas, okay, how to improve kita kata keuangan, okay, how to improve in terms of your, macam-macam yang you boleh dapat actually from meeting with people and meeting with the new trainers dan sebagainya. Saya yakin di situ ada peluang-peluang yang mungkin sebelum ni tak nampak, ya. Okay, and then yang last ni kita tulis di situ, avoiding mistake. Okay, maksudnya
we try our best, okay, we try our very very best, avoiding mistake. Okay, kita jangan buat mistake lah, bukan salah. Maksudnya bukan salah macam mana, bila dah graduate mungkin ada kata nak berehat dah, nak belajar lah, sebab sikit saja kita lambat, other friends, okay, other people takes the opportunity, the grabs peluang. Maksudnya kita dah ada peluang di situ tapi kita left those kind of thing. And ada pelajar yang intern company dah offer dah, kerja. Company kata okay nanti dah graduate come back to us, okay kita boleh hire you. Jadi setengah tu cakap tak apalah, nantilah tolak tu, cakap nak berehat dulu sebulan ataupun mungkin you ada benda lain yang you nak buat. So Dr. berharap sangat, okay, kita sebagai pelajar, graduan ataupun yang dah bergraduat, try to avoid. Jangan buat sesuatu kesilapan ataupun dah dipanggil interview, orang dah interview dah. Okay, hanya kita dah hebat, kita dah bagus, cert kita dah bagus, talent kita dah ada, awesome dah. Tapi hanya satu mistake mungkin. Can you tell us a bit about the background of our company? Kita baru nak hanya mistake yang macam tu. Okay, CGPA dah bagus, talent dah ada, awesome dah ada, hanya mistake yang kecil bahkan those company fikir 2-3 kali. So please we have to avoid the mistake. Okay, sebab benda tu simple je, hanya sedikit saja kesilapan yang kita buat. Okay, so kita potential kita hilang macam tu kan. So please lah, we have to try our best, sebab bila dah attend interview tu itu dah final stage sebenarnya. Okay, di sini kita tengok okay, it's okay, next. Okay, bila kita dah hantar, especially in terms of resume dah dihantar, e-portfolio dah bagus, okay, maksudnya dah screen by the company. Meaning to say resume dah di screen, portfolio dah wow thing. So then we call you for interview. So meaning to say interview nowadays, kita buat platform Maya macam ni. So disebabkan, that's why doktor sebut tadi avoid mistake. Sebab bila you simple mistake je, sebab platform akhir interview tu adalah platform yang tak akhir untuk you, maksudnya company nak kata yes or no. Sebab dia dah tengok resume, maksudnya dah lepas lah, resume tu dah bagus, kehebatan you ada, e-portfolio, studio boleh bersembang. So gate yang akhir company kita, sorry lah, maybe sorry lah, okay, you didn't know, okay, about the background of the company sih, contoh. So maksud kata resume dah bagus, portfolio dah bagus, dah lepaskan peluang, hanya mistake yang mudah. Okay, so channel, bila kita minta kerja ni, channel nowadays of course more in terms of the visual. Yeah, so graduates must know, yeah, anak-anak semua third year, second year, even first year pun dah boleh convert the resume, okay, for certain occasion or event, ya. So channel must be correct, sama ada secara visual, Maya, ataupun secara conventional. You have to be prepared, get ready. So e-portfolio pun simple je. Third year, many of our students, you already create your 2-3 minutes video. Video ni mungkin disebut e-portfolio tu apa kan, bagi doktor more or less lah, maksudnya video pendek tentang wow things about you dah mesti kena dah ada rakaman dah kena buat dah. Sebab bila kita suruh baru buat tu dah nampak bila tergesa-gesa, that's why lah dia jadi hi my name is Mas Halida, I stay in college, begitu je, jadi tak ada wow pun kan. Tu jalan kat Tasik UPM tu boleh, cuma wow content tu data kurang nampak. So you can prepare from early stage lah, supaya content tu dalam jangka masa yang pendek orang boleh nampak kehebatannya di situ. Ya, itu awesome. Okay, next. Okay, next. Ya. Bila doktor sebut sini, nanti kan ada pelajar-pelajar usahawan siswa cakap, ini orang nak minta kerja doktor kan. Resume, please understand lah, everybody must get ready with resume. Kira lah usahawan ke, you want to further study ke, you want to tingkatkan kemahiran ke, upskilling, reskilling dan sebagainya. Resume ni. Okay,
So please do semua. Doktor tanya doktor wajibkan semua orang kena ada your own resume. Nanti tanya pula Maya Anji mesti ada. So the most important ada dalam komputer you dalam you punya tablet whatever, everybody must get ready with the wow resume tu. Resume pun kena wow. Meaning to say, kita bukan expect resume yang je lah. We are not expected to see the resume 10 pages, 20 pages. Ya? So ada wow to 10 pages. No, masa doktor dulu, 10 pages, 15 pages. Nowadays, about 2 pages, I think is enough. Ya, that's why bila 2 pages, okay, pasti tahu highlight apa yang wow dulu. Kan? Job objective, you hebat di peringkat nasional, wow kan yang tu dulu. Then baru go for CGPA. Kalau CGPA tak apa molek, tak apa cantik tu, okay, first activity. Second, volunteerism pun tak ada masalah. Volunteerism come number 2. Then educational background. Result tak apa. Is volunteerism, experience. Betul, kami dengan ijazah ni, we are graduate, kami tak ada pengalaman. Betul. I can see there are students every semester break they attach to a small shop kampung dia. Doktor boleh dapat tahu memang doktor ada jumpa dengan pelajar doktor lah. During semester break walaupun 2 minggu, seminggu, apatah lagi yang 3 bulan, dia ada attach dengan emporium small shop dia. So bagi doktor, when you go itu tak berapa molek ke berapa doktor, maksudnya mungkin lah 2.7 ke 2.6 ke 2.5, tapi every semester break you get the experience attached to 1 or 2. Memang dia record you as a part-time, bukan part-time lah macam 2 minggu, pendek je tapi company tu ambil you. And I can see the few student yang work at the counter di KFC, this is very good thing actually. Saya selalu tekankan dalam fasa 1 juga, maksudnya untuk attachment yang singkat bagi pelajar undergraduate, this is very valuable. Ini adalah experience yang sangat berharga, valuable experience where you can share with others. Itulah wow you kan, maksudnya orang lain tak ada pun hebat macam you. Doktor macam tertarik juga, ada beberapa pelajar doktor kecil, minggu dan macam sebulan, saya memang kerja dekat emporium ni. Wow, doktor macam wow, this is good thing about you, you know. Sebab pengalaman you, kan emporium kecil-kecil kat kampung tu, kita faham lah, dia jaga cashier, dia ada buat stok. Semua tu bukan je sekadar tunggu je. There are some valuable experience that you may group you langsamkan supaya di mata employees dia nampak wow, bagus lah. Dia boleh nampak berkala. You do the attachment. Itu bagus. Doktor memang ada. Bila you interview atau you buat video pendek, company boleh nampak mesti budak ni ada satu elemen yang bagus membuatkan company ni bila cuti semester break 3-4 tahun di universiti, dia akan panggil budak tu kerja. Dia akan panggil student, sorry ada tersebut budak berada, panggil student tu attach. Maksudnya di mata employers, there must be something special about you attach you to their company. Kan? Okay, so you must know how to extract those things to make it dalam seminit, testing that you experience you di company tersebut. Ya. Okay, so make the resume clear, concise and make sure perfect. Meaning to say, try not to make any single spelling mistake. Because doktor boleh nampak, wow tu dah ada, tapi spelling mistake here and there. So bila spelling mistake tu here and there, company boleh nampak, hilang wow tu. Ni kena faham anak-anak semua. You have to think. Doktor kata today onward kena start thinking like an employers. Semua kena fikir sebagai employees. Bila start tulis resume pun dah salah. Ejaan satu, konten bagus dah. Wakil negara, wakil Malaysia, wakil semua, debate semua. Tapi spelling mistake sini salah. Apa tu? Dia tengok, student ni, graduate ni, dia kata memang apa tu? Apa tu Hana kalau orang macam ni? Satu, sama ada satu, dia buat kerja last minute, dia tak check resume. Menunjukkan dia orang yang tak well prepared. Dia kata apa? Daripada first year, second year, dah start buat resume. Maksudnya hari kita dah
kita membetulkan resume supaya tak kena zero dia punya spelling mistake. Mereka satu, orang macam ni buat kerja last minute. Yang kedua, dia jadi orang yang tak well planning. Yang ketiga, dia memang tak recheck kan kerja-kerja dia. So, rugilah kita. Tu dah cakap, try to avoid the mistake. Result CGPA 3.8. Kita ada juga case daripada majikan respond to us. Okay, the employers, they said that the student datang kelompok 3.8, 2.7, okay, 3.5. You know what? At last dia ambil 2.7. Ini kita benar lah. Last few years ada student doktor company panggil lah. So dia nak orang yang memang perfect in terms of communicating English. So dia tak hantar doktor 3 orang. So kita hantar 3 orang. English very good. Tapi memang CGPA 3.8, ada 3.5 and 2.7. And 2.7 to get the job, you know. Sebab bagi dia in terms of well communicate, well organized, okay, well they can trigger from the resume and bila dia panggil to interview, you are very good in terms of the conversation lah, of course in terms of the English. So because of that, sebelum dipanggil interview, resume mesti cantik. Sebab kalau resume tu tak bagus, you get the stop. Dia tak akan panggil you to attend the interview. So that's why graduan, pelajar, okay, inilah starting pointnya, okay, resume or even you write a letter of application, okay, application job, mistake spelling dan sebagainya, itulah gate yang akan stop you daripada panggil you interview. Kalau di situ dah bagus, okay, resume bagus, okay, insyaAllah dia will call you for interview. Waktu interview tu lah you nak ceritakan how good you are and how suits you are in terms of for those company who hired you. Okay, so kena check lah, okay, kita punya resume, okay, clear, concise, compelling and perfect. Okay, Dr. share sikit next, okay, tentang resume. Sikit lah, kita ada masa lagi 10 minit macam tu. Okay, mungkin kita akan ada satu sesi how to develop yang powerful resume lah, sebab hari ni bukan more on resume, cuma doktor kita just santai-santai for everybody, for the graduate to trigger something, betapa pentingnya resume, okay, how important you are, okay, to come up in terms of the wow is the factor, okay, in terms of your resume and your portfolio. So di sini bila fresh graduate, so yang kiri tu kita sebut lah, kita panggil functional resume. Bila sebut functional ni, meaning to say resume macam ni is suitable for fresh graduate. Sebab kita fresh graduate, okay, so we have to come up resume I think about 1.5 pages or 2 pages lah maximum. Okay, so functional resume it's meant for fresh graduate and for those who had kita kata no experience at all, no working experience at all, or if they have very minimum working experience. Itu maksud functional resume. Function and function here macam dah tersebut tadi. Okay, kita highlight what is the wow first. If you are good your CGPA, okay, educational background come first. Ni bentuk layout ni tak adalah ni saya dah copy paste je. Layout dia it can be anything tapi subheading tu nama peranan. Okay, so first job adjective, samalah job adjective. So apa wow dia? Memang CGPA bagus. So educational background. Okay, memang tak aktif pun kat college, adalah 1-2 macam tu tapi CGPA bagus. So educational background come first and then memang activity volunteer dia rajin. Okay, so volunteerism. So dot kan satu apa benda. So semua kena ingat whatever we write in resume mesti ada time frame. Bukan kata exactly date, buat volunteerism 2 hari bulan 1 2020. Not necessary. At least you ada bulan ataupun tahun. Tapi kalau volunteerism tu mungkin memakan masa seminggu dan sebagainya, is good lah kalau you boleh ada tarikh yang sebenar. Kan? Maksudnya dia boleh nampak tarikh you. So whatever you do, educational background ke, volunteerism ke, activities ke, mesti ada time dia. Jangan tulis je. Volunteerism bersihkan masjid, misi apa tu, Aceh, okay, flat in Pahang, tulis penuh. Tapi tak ada bila. So ingat, take note, whatever you write, okay, educational background, graduate bila, kan, expected to graduate SEM bila, tahun bila, okay, and then pengalaman tu bulan berapa, tahun bila, hingga bila,
Ada juga tulis banyak tu tapi you tak tulis bila, tahun bila. So mesti ada tahun, ada bulan. Kalau volunteerism tu mungkin tunjuk frame mungkin seminggu ataupun sehari je program. So yang ni kita punya functional resume. Function fungsi. Maksudnya untuk yang tak ada pengalaman kerja ataupun yang ada tapi sedikit. So company dah faham. Kan? Dia dah faham dah ni fresh graduate. Okay. Untuk chronological yang kedua, jenis resume yang kedua kita panggil chronological resume. So maksudnya for this chronological ni this is a meant for people. Kenapa tiba-tiba dia ada echo? Okay. It's meant for people who had lots of experience. Clear pass tu maksud doktor, dia dah ada clear pass letter. Dia dah tahu dah mula-mula nak gitu, dia nak company ni, dan gitu. Maksudnya chronological order ataupun chronological resume is meant for people who had lots of working experience. They already clear what they want to achieve towards the end of the kerjaya. So chronological ni lebih kepada macam doktor lah, for those yang tak method, okay kat sini we go for chronological. Meaning to say kita go for working experience, plus tu dah nampak. Mungkin adik-adik kurang sesuai lah. Boleh, tetapi it goes for functional plus chronological. Sebab chronological tadi tu dia fokus on the working experience. Doktor every time macam doktor sebut tadi semester break atau cuti panjang we working. KFC ke McDonald ke doktor tengok banyak lah you kerja dekat shopping complex tu. Okay, so boleh that one. Functional plus chronological. Kena tulis kan? Ini kita faham lah. Maksudnya question resume tu dipanggil konsep dia functional plus chronological. Sebab apa tu? You are fresh graduate, functional. Okay, you tahu apa nak highlight first tu, nak highlight nak highlight result dah tu. Okay, plus chronological sebab working experience you banyak. Walaupun sekejap but frequent. Okay, working experience. So jadi resume ni kita assume functional plus chronological. Walaupun working experience you singkat tetapi you ada banyak. Bayangkan kalau dah 4 tahun, 3 tahun universiti, ada berapa kali semester break, at least you ada 3-4 bagi doktor dah bagus sebagai fresh graduate. Dan benda tu plus your internship internship you highlight dahulu dan mungkin between you ada kerja seminggu atau 2 minggu you boleh highlight. Jadi apa tu RA pun boleh sebab companies know, don't worry, companies, employees, they know that you are fresh graduate. Of course they don't expect we are waiting for people who had working experience yang canggih. No, they know you are fresh. Tersebut tadi seminggu, 2 minggu and your internship. So please do some work. Okay, sebab walaupun simple, kalau doktor company kecil but the working experience, okay, yang tu yang valuable for the fresh graduate. So yang tu kita nak highlight. Walaupun jaga store sekalipun, walaupun kita kata you jaga counter, tapi you ada some skill that you develop. Skill talk to people, how to entertain complain kan, orang datang kat counter kan complain, how you yang kita cari kan. So yang tu please lah. So doktor harap kalau boleh semua fresh graduate kita go for functional plus chronological. Meaning to say even though kita fresh, kita ada working experience yang kita nak highlight walaupun singkat tapi at least ada kali macam tu untuk kita highlight plus your internship sepanjang belajar. Nanti Hana tanya, doktor kalau kami usahawan sama. You usahawan, sometimes they ask the resume from you when you want to propose your katalah business plan, you want to present your ideation, nak minta grant dan sebagainya. Nowadays, they ask for your resume. So, jangan cakap, tak apalah kami ni nak jadi usahawan, tak payah buat resume. Prepare the resume. Okay, so please untuk pengetahuan semua, sampai kita dah at this level pun, sampai macam doktor kita dah 50 plus pun, resume setiap orang sangat penting in our own way and style. How? Kita mesti tahu what are the things we want to highlight. Kan, kita tahu apa wow tu datang dulu. Sebab the fresh grad, kalau go for functional, highlight the wow things, heading to come first. Janganlah result 2.6, 2.5 pilih yang dulu. Ni dah tengok dah buku cakap educational background dulu. So startlah educational background 2.5 expected to graduate. Padahal bawah tu wow dah. Company tengok 2.5 letak tepi. Betul ke? Betul. Why? Because
because we highly compete with other graduate. So mesti tahu apa wow things kita, mesti tahu mesti ada kan. Don't tell doktor macam tadi kalau tak tahu nak cari apa wow kita, mesti ada. You must know. As simple as you attach to the shop, adalah setiap seminggu, tak satu tahun seminggu je kerja dengan kedai tu, tak ada masalah. You can highlight that sebab dah tak ada benda kan. But I think that's a good thing to highlight. And okay. Okay, next. Ni dah nak last lah ni. Dah pukul 11 lah kan. Okay. Bila sebut entrepreneurs, Hana and the gang. Sebab di universiti kita ada Hana, kita ada macam Amirin, kita ada Momo. Few of you lah. Siapa tu? Mat yang lead ke keusahawanan siswa. There are a group of entrepreneur student yang Dr. consider senior in campus. Ya. Dan Dr. saya nak advance. Ada grup-grup meaning to say ada grup usahawan ada macam lagi kat situ macam ada follower, dia cakap ada follower apa tu? Ada echo, okay. Okay, meaning to say sebagai usahawan di campus kita dah ada group senior tu. Saya rasa this is an advanced already in terms of entrepreneurs, and then kita ada group yang intermediate dalam keusahawanan, and then kita barulah macam as a startup and others. So Dr. really hope lah, even though we are talking about yes Dr. when we graduate we want to continue to become as an entrepreneurs. Yeah? So there's a good thing lah. This is another things yang tackle kebolehpasaran graduan. Selain daripada bekerja yang kita sebut tadi, another platform selain daripada meningkatkan kemahiran, become entrepreneurs adalah salah satu that we are looking for. Pihak kementerian juga sangat menggalakkan, okay, in terms of our graduates, okay, they transform or they become usahawan, okay, and then especially nowadays lah during the pandemic, we can see that there are many creative business, okay, coming up, okay. So talking about entrepreneurs, okay, again the echo come. Anda dengar jelas ada echo kan? Macam ada dua mungkin ada yang buka dua platform device tu bukan sangat. Dia kalau ada dua platform tu dia bunyi tu dah okey. Ya. Kita boleh buka dua device serentak tu siapa yang di dalam online lah. Okay. So pitching idea for those yang talking about become usahawan, kita always certain program lah. InsyaAllah nanti Cem kita akan come up with a few program. Okay, and one of it in terms of the pitching the idea and business. Okay, so platform pitching ideas, okay, selain daripada we looking for the good have a good kita kata communication skill, good in terms of the how to pitch your idea. And normally just for 4 or 5 minutes pitch the idea. Pada siapa tu? Pada siapalah potential partners. Okay, mungkin kita nak present ke potential partners yang nak join kita become usahawan. Kita present pitching the ideas in terms of untuk get some grant, grant kementerian dan sebagainya. Kalau grant ni maksudnya kan ada student tanya, grant tu bila dapat grant as a usahawan maksudnya tak perlu bayar balik you run the business. Ataupun kalau loan pinjaman, tu mesti you have to pitch your idea. Untuk bank untuk tengok SMEs tu you have to pitch your idea, okay, and then you have to support with a good business plan. So business plan you have to learn how to come with a solid business plan, and of course kita perlu support dengan e-portfolio ataupun resume secara online. So again, selain daripada resume, so all of you need to have your own e-portfolio. E-portfolio ni apa? Sebenarnya dia seperti macam resume tapi kita online kan, dan kita plus dengan short video 2 minit, 1 minit about wow things. At least they can see you how you talk, how you present your idea in a very catchy way. So pitch the idea, okay, and then good e-portfolio. Tengok apa dalam bank yang kita ada. Okay, what are the wow things yang kita nak highlight dahulu. Kalau tak wow tu kita silentkan. Sebenarnya apa yang kita tak wow tu kita silentkan ataupun we put towards the end of our CV. Nanti ada tanya pula, perlu ke letak references? InsyaAllah lah references tu masih perlu.
sometimes company they will contact the lecturers yang you letak ataupun the people that you put as the references macam you buat attachment or internship. Kadang-kadang student letak nama those people pun tak ada masalah kan. And then nanti tanya lagi, betul ke CGPA tu dipentingkan? Sebab dia tu ada attend juga, tengok ada setengah penceramah dia cakap okay CGPA ni nombor 1 penting. Okay, so yang tu doktor tak mau pergi pelajar kita stress. Bagi doktor CGPA tu penting, tetapi sekarang macam doktor sebut tadi, inilah that's why resume, portfolio, platform yang video you tu mesti mantap. So those for me, CGPA tu dia akan go to number 2. So skill that you have, communication and how you come out the short video, dia boleh overcome dia punya CGPA. Walaupun 3 point, echo tu datang semula. Okay, right. So kita mesti jangan stres lah, sebab bila kita sebut CGPA tu company pilih first. Bagi doktor sekarang memang survey by JobStreet and other few company yang terlibat in terms of the graduate employability, it shows that CGPA tu it didn't come number 1, to be frank. Just to share with all of you, nowadays CGPA tu is not the first in ranking used by the company, to be frank. Okay, so masih ada lagi elemen. Okay, you punya wow and talent masih dicari oleh company. Okay, and then please lah, JobStreet juga highlightkan bahawa salah satu sebab graduan tak bekerja based on their survey. Okay, nombor 1 dia kata pelajar pilih pekerjaan. Yang terbaru dia cakap pelajar pilih pekerjaan. So that's why lah, and of course it goes to number 2 in terms of communication and so on. Ada echo, memang suara saya tu di double. Mungkin ada one of you di sini yang on to device tu. Okay, anda okay dah. Okay, next. Saya rasa dah habis di situ. Next. Dah. Okay, so I think that's all. Kalau kata nak tanya doktor resume macam mana, kita perlu sesi yang lain lah in terms of that. So Hana, kita open for question. Doktor boleh jawab ataupun kongsi bersama pelajar bersama. Hana pun boleh kongsi bersama. Terima kasih semua. Kita open for question. Nanti Hana baca. Soalan yang pertama doktor, kalau dalam sesi temuduga, kalau pengalaman semasa latihan industri tu tak banyak, kurang. So adakah boleh kita gunakan pengalaman semasa di universiti sebagai dia punya goal lah dalam temuduga? Okey, boleh. Maksudnya mungkin ada program di universiti yang kata buat internship tapi mungkin sebulan ada kan Hana? Ada beberapa lah. Pengalaman kita mungkin di luar dengan company mungkin you all tak buat, tapi pengalaman you di universiti. Ada juga pelajar kita yang buat macam tapi bukanlah sukarela, macam kerja apa tu kita panggil attachment di dalam kampus. Kalau attachment yang formal di dalam kampus, yang itu memang boleh highlight, sebab yang tu boleh you kongsi bahawa you ada skill yang you belajar. Kan you attach dekat college, you attach dekat apa tu kelab. Itu boleh. Itu pengalaman you. You boleh ceritakan pengalaman you attach di company dan sebagainya. Bukan di company lah, maksudnya you kata dalam kampus, memang boleh. Macam yang terbaru untuk kongsi semua, kita ada ambil pelajar kita daripada Fakulti Bahasa untuk buat attachment di CHEM. Okay, so maksudnya kita boleh highlight apa yang you learn sebagai attachment dalam kampus. Boleh anak, boleh. Second question. Okay, soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya. Atau Kak Hana ada sendiri soalan? Okay, mungkin doktor boleh kongsikan tak? Kan doktor ada sebut tentang penjana CAP, program-program penjana CAP tadi.
antaranya drone teknologi kan. Mungkin boleh kongsikan lagi 2 program yang Cem akan anjurkan. Okay, sebenarnya kita dapat 3 program pencadang CAP, Career Advance Program. Sebelum letak highlight nama 3 program tu, daripada drone teknologi tu memang 2. So drone satu operation dan satu dia punya technical test dia ada 2 dalam drone tu ada 2 dan satu lagi tu adalah smart farming. Smart farming ni kita tengok artificial intelligence dan maksudnya 3 tu lah. So to be frank, dana ni adalah besar. Hampir 740,000 sebenarnya. Dana ni besar. Walau bagaimanapun, semua pelajar kena faham program ni adalah dana daripada kementerian dan insyaAllah kita akan kick off the program Dr. Rasa soon program ni. Walau bagaimanapun, dia tidak terhad kepada pelajar UPM sahaja. So kita kena grab opportunity. Bagi doktor, main target of course lah 95% adalah pelajar UPM. So allocation 5% untuk pelajar daripada universiti lain sebab ini adalah keperluan oleh kementerian. So nanti insyaAllah Cem kita akan wawarkan lah untuk semua pelajar kita, especially yang sekarang nak exam, macam kalau dah final year sekarang ni kan, ni dah nak exam. So doktor expect to see, Hana dah nak grad ke? Belum. Belum. 3. Tahun 3. Mungkin ada pelajar kita yang memang ini adalah final semester dan tak ada lalukan. Mohon Hana boleh kongsi dengan kawan-kawan apa juga background, mohon nanti kita akan wawarkan lah. So selalu-selalu lah tengok di laman webcam untuk program pencana CAP yang akan datang. Sebab doktor tak nak nanti tiba-tiba universiti lain yang grabs the opportunity. Boleh, tapi kita allocate mungkin 5%. Sebab ini keperluan dan kemudian mesti ada pelajar luar untuk attend. So ada 3 Hana, kan? So dana tu besar program smart farming, vertikasi, tu, and then kita ada satu lagi drone operation dan satu lagi pun bersekitar dengan drone juga sebenarnya, tapi dia ada bahagikan 2. Jadi dana ni adalah besar, so kombinasi ketiga-tiga doktor tak hide lah, memang 740,000 which is very good. Dan program ni memakan masa yang agak lama, bukan agak lama. Walaupun bunyinya 4 minggu, tapi bukan 4 minggu full. Mungkin seminggu ada 8 jam, mungkin macam tu. So, jangka masa dia sekitar 4 minggu, tapi program tu dia akan on off yang mana kita akan share. Dan akan diterajui trained by certified bodies. So maksudnya once you graduate daripada training ni, maksudnya you akan dapat certification yang bertaulan lah. Dan insyaAllah sudah ada company menunggu you. Itu yang penting untuk anak-anak adik semua tahu. Program penjana CAP ni bukan sekadar you attend the training, tapi kita dah ada list of company yang akan interview you untuk ambil you bekerja dengan company tersebut. Bukan kata sekadar pergi belajar drone, belajar vertikasi farming ni, stop menunggu. Betul ke doktor? Sebab itulah dapat dana, sebab doktor bentang benda ni. Ni just for your information, bila kita bentang memang diwajibkan ada list of company. Siapa yang nak ambil student bekerja ni doktor? So kita dah ada surat dah yang company tu, yes, dia orang ambil pelajar bekerja, tetapi ada cross it ikut waktu you interview tu, how you present yourself to them. Tu dia ada cross. That's why doktor kata you must know how to say yourself, waktu you interview you must perform. Awesome. Okay. Okay, next question. Untuk soalan dah tak ada dah soalan doktor. Mungkin lepas ni kalau sesiapa yang ada soalan, kita boleh letak di ruangan komen. InsyaAllah nanti pihak Cem ataupun saya sendiri akan tolong jawabkan di ruangan komen. Okay, masa pun sudah mencemburui kita doktor, dah 11 suku. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Mas kerana sudi meluangkan masa kita bersama-sama dengan para pelajar, mahasiswa Universiti Putra Malaysia, terutamanya bakal-bakal graduate. InsyaAllah sebelum kita akhiri kita punya slide pada hari ini, suka untuk saya highlightkan beberapa perkara-perkara penting yang telah disebutkan oleh doktor sebentar tadi. Yang pertamanya adalah tentang A. Ini bukan saja kita nak CGPA A, tapi kita nak juga A in terms of attitude, appearance, attention, awesome dan juga applicable.
Dan yang kedua adalah untuk peluang pekerjaan. Yang pertama kena mula daripada sekarang, gunakan e-platform yang ada untuk kita tulis story kita seperti apa yang doktor beritahu tadi. Dan yang kedua, semasa menulis resume ataupun CV, learn untuk think like an employer. Letakkan wow factor yang ada sebabkan competitions itu amat tinggi, terutamanya musim-musim pandemik sekarang ni, kita akan bersaing dengan ramai lagi orang di luar sana. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk buat research industries and companies yang kita nak attach. Mulai dengan sekarang, kita buat research tu. Okay, itu sahaja untuk slide How to Rock After Graduate. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.